Rasa macam, kenapalah macam ni sangat, dugaan sungguh jadi macam ni. Dengan terus doktor kata, oksigen sampai ke otak setengah semua ni. Dalam ni kan dia tunjuk putih-putih. Taiping, Perak. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini ke Taman Saujana Jaya bertemu keluarga Azmi Saad, 43 tahun, menyelami pahit getir kehidupannya. Segala cabaran dan dugaan diharungi bersama isteri, Raja Mutiara Ayu Raja Azman, 42 tahun. Sejak berumah tangga 18 tahun yang lalu, perkahwinan mereka dikurniakan dua cahaya mata, Megat Muhammad Hazriq Haikal Azmi, 16 tahun dan Megat Danish Ashraf Azmi, 15 tahun. Azmi berjuang demi meneruskan kehidupan. Selaku ketua keluarga, dia bertanggungjawab mencari rezeki buat keluarga tercinta. Namun, semuanya terbatas dengan apa yang menimpa dirinya kini. Pada awal tahun 2017, Azmi mengalami batuk kahak dan sukar bernafas. Isterinya mengambil keputusan membawa Azmi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Namun, hasil pemeriksaan pakar perubatan mendapati Azmi mengalami kekurangan oksigen sehingga mencecaskan otaknya. Ketika itu juga Azmi jatuh pingsan dan terus dimasukkan ke ward kecemasan untuk rawatan lanjut. Dia koma dalam keadaan separah sedar dan terlantar di hospital hampir 3 tahun sebelum dibenarkan pulang ke rumah. Azmi pernah bekerja sebagai pemandu bas ekspres di sekitar Pulau Pinang dan Perak selama 12 tahun. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Dia hilang pekerjaan dan tiada sumber rezeki untuk menyara keluarga rentetan masalah kesihatan yang melanda. Namun, dia tetap teguh dan terus bersemangat dalam menghadapi dugaan hidup ini. Tak sangka tiba-tiba terjadi macam ni sebab tiba-tiba dalam elok-elok pergi hospital emergency cuma untuk ambil buat batuk. Lepas tu doktor cek SpO2 dia kurang daripada 90. Lepas tu doktor suruh intubate, ditidurkan. Doktor explain lah risiko dia, kelebihan dia dan kebaikan dan keburukan dia. Kebaikan dia mungkin boleh pulih. Kalau keburukan dia koma atau macam itulah maksud dia. Walaupun berat ujian ini, Azmi dan isteri tetap tabah demi meneruskan kehidupan. Pakar perubatan terpaksa menebuk leher dan memasang tiup bagi tujuan mengeluarkan kahak yang berlebihan di dalam badannya. Menurut Ayu, setiap hari dia perlu menukarkan kain pengikat tiup dan tiup yang berada di leher suaminya bagi mengelakkan jangkitan kuman. Kesetiaan mendorong isteri untuk terus berbakti buat suami tercinta. Walau apapun dugaan, ia sama sekali tidak menghalang ikatan kasih sayang mereka. Setiap hari, Ayu akan mengurut kaki dan tangan Azmi untuk melancarkan perjalanan darah. Menurut Ayu, melalui urutan, sekurang-kurangnya dapat memberikan semangat kepada Azmi dan mudah-mudahan dia dapat berjalan semula. Mula-mula tak tabah.
Memang tak tabah sangat. Rasa macam, kenapalah macam ni sangat? Dugaan sungguh jadi macam ni. Dengan terus doktor kata, oksigen sampai ke otak setengah semua ni. Dalam ni kan dia tunjuk putih-putih. Doktor cakap, sabar puan, benda ni tak ada ubat. Puan jagalah, dia kata. Kami suruh balik je. Suaminya mengalami batuk berkahak tidak menentu. Sehari, hampir 15 ke 20 kali, Ayu harus mengeluarkan kahak menggunakan alat khas pengeluar kahak melalui getah tiup yang dimasukkan ke dalam lubang leher suaminya. Alat ini membantu melegakan kerongkong dan sekaligus melancarkan pernafasan Azmi. Macam mana rasa? Macam kenapa jadi kat aku? Dengan tiba-tiba dalam elok-elok kami happy family, setiap kali balik dia bawa pergi makan, pergi jalan-jalan. Dah tu jadi macam ni. Rasa macam tak tahu nak cakap macam mana. Rasa down tu ya. Kebaikan dan keburukan dia. Kebaikan dia mungkin boleh pulih. Kalau keburukan dia, koma atau macam itulah maksud dia. Sebelum ini, Azmi hanya terlantar di atas katil dan tidak boleh berjalan seperti insan yang lain. Situasi itu mengakibatkan bahagian belakang badan Azmi melepuh sehingga meninggalkan parut. Usai mandi, setiap hari Ayu akan memastikan bahagian belakang badan suaminya tidak kembali melepuh dan luka. Kehidupan yang dilalui ini adalah ujian yang Maha Esa. Azmi hanya makan bubur bagi memudahkan proses penghadamannya. Bapa kepada dua cahaya mata ini amat bersyukur kerana dikurniakan seorang isteri yang sentiasa menjaganya tatkala ditimpa ujian dan kesusahan. Kadang tengok air mata dia meleleh. Kesian tengok. Memang kesian. Dia tak minta. Kadang-kadang anak buat perangai, budak-budak kan? Usaha Ayu untuk mencukupkan keperluan harian keluarga sentiasa berterusan. Dia mengambil upah mengasuh dua orang anak rakannya dengan bayaran sebanyak RM500 sebulan. Moga-moga pekerjaan ini sedikit sebanyak dapat menampung perbelanjaan mereka sekeluarga. Ayu hanya boleh bekerja dari rumah memandangkan suaminya sentiasa memerlukan perhatiannya. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, Ayu tetap teguh dan bersemangat mengharungi liku-liku kehidupan. Dahulu, dia cuma seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Kini, dia harus memikul tanggungjawab menjadi ketua keluarga. Berat bagi dirinya menghadapi situasi sebegini, tetapi apakan daya, kehidupan perlu diteruskan. Bila duduk malam fikir balik, istighfar banyak-banyak, masa susah senang dengan dia. Bila dia sakit, takkan kita nak tinggal. Lepas tu, dia pun tak minta jadi macam ni. Dengan anak-anak nak perlukan kasih sayang ibu dengan bapa kan. So, tawakal redha je lah. Megat Muhammad Hazrik Haikal adalah pelajar tingkatan 4. Manakala adiknya, Megat Danish Ashraf pula menduduki tingkatan 3. Mereka adalah pelajar sekolah menengah kebangsaan Taman Panglima Asam Kumbang, Taiping, Perak. Jarak antara rumah dan sekolah tidak terlalu jauh dan dua beradik ini hanya perlu berbasikal selama 10 minit untuk berulang alik ke sekolah.
Kasih sayang seorang ibu membawa ke syurga. Ayu sekeluarga bersyukur dengan kurniaan rezeki ini. Cukuplah sekadar telur untuk dijadikan santapan makan tengah hari buat anak-anaknya. Ayu sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat anak-anak dapat mengisi perut sewajarnya. Jauh di sudut hati seorang isteri, sentiasa mahukan suaminya sembuh seperti sedia kala. Megat Muhammad Hazriq Haikal dan Megat Danish Ashraf tidak pernah sama sekali mengeluh akan nasib yang menimpa keluarga mereka. Sabar adalah kunci kesabaran dan apa yang penting, keluarga ini sentiasa bersama di kala suka mahupun duka. Harapan Ayu pastinya mahu melihat anak-anaknya berjaya pada akan datang. Ayu juga tidak pernah berputus asa menemani anak-anaknya mengulang kaji pelajaran demi memastikan cita-cita mereka dimakbulkan suatu hari nanti. Megat Muhammad Hazriq Haikal dan Megat Danish Ashraf bercita-cita menjadi anggota bomba. Mula-mula memanglah mereka tak terima. Bapa nak elok bawa pergi sana pergi sini. Memang dia akui lah. Lepas tu bagi tahu, Luang bapa sakit dia tak minta pun. Kalau dia tak sakit, dia jaga kita, dia bawa kita pergi mana sini. Dia dah sakit, kita jaga dia pula. Bagi lap, bagi susu, ajar adik lah, bagi restiuk, lap badan. Yang si abang tu lambat sikit. Bila duduk malam fikir balik, istighfar banyak-banyak, masa susah senang dengan dia. Bila dia sakit, takkan kita nak tinggal. Lepas tu, dia pun tak minta jadi macam ni. Dengan anak-anak nak perlukan kasih sayang ibu dengan bapa kan. So, tawakal reda je lah. Assalamualaikum. Mendengar kisah Azmi, syarikat Faiza Sdn Bhd berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faiza Zon Utara, pengurus cawangan utara, Meja Setia Perwira Muhammad Wazir bersara hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini dan sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir, antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sdn Bhd sesuai untuk Azmi sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Okey Kak, ini buku berkenaan dengan pengasas beras Faiza supaya boleh jadi inspirasi kepada Kakak. Terima kasih. Okey Kak, ini sumbangan daripada syarikat Faiza, semoga dapat membantu Kakak. Terima kasih banyak. Kelab Fisabilillah Taiping Perak ditubuhkan pada awal tahun 2021. Matlamat kelab ini adalah menjaga kebersihan penduduk setempat serta memberi bantuan kepada asnaf yang memerlukan. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, pengerusi kelab Syahabuddin Asy'ari, 63 tahun, berbesar hati memberikan sumbangan keperluan dapur, tiup pengeluar kahak dan susu kepada Azmi. Semoga sumbangan ini dapat mengurangkan beban Azmi sekeluarga. Yang pertama, kita sepit sampah, bersihkan dan tunjuk contoh kepada orang lain. Yang kedua, kita kutip asnaf. Yang kedua ni adalah kutip asnaf. Selagi kita tahu asnaf, kita mampu kita tolong, kita tolong. Itu dia tujuan utama tu, sampah dan asnaf. Ya, insya-Allah memang setakat ni kita bantu di kampung tu ni 15 orang. Tiap-tiap bulan. Hari ini dapat seorang lagi.
kita bagi set makanan lah. Dan insya-Allah akan berterusan lah, kerana ahli-ahli yang mana nak bayar zakat kadang kita masuk ke tabung ni. Jadi insya-Allah rezeki tu ada. Berapa orang pun insya-Allah kalau dekat kampung sendirilah. Selain itu, kelab ini turut menyalurkan khidmat jururawat sukarela untuk merawat Azmi. Antara rawatan percuma yang diberikan adalah pemeriksaan darah tinggi dan tahap diabetes. Sumbangan ini juga dapat meringankan beban kos pemeriksaan kesihatan yang dihadapi. Azmi keluarga bersyukur dan berterima kasih dengan sumbangan yang diberikan. Hablum minan nas, kepada orang lain itu yang paling mulia, dua-dua sekali. Kepada Allah dan kepada manusia. Selalu kita tak balance. Jiran sebelah tak ada makan, jiran sebelah sakit macam ni. Kita abaikan. Jadi seru masyarakat kita, binalah hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Baru lengkap iman kita seorang. Ya. Saya sentiasa berdoa tiap-tiap malam. Berdoa supaya suami saya sihat seperti dulu. Boleh bercakap, boleh panggil saya macam dulu, boleh kelak ketawa, panggil anak-anak. Itu saya minta sangat. Lepas tu kembali sihat walaupun tak normal. Abang, bang, kuat nah. Demi ayung anak-anak. Saya takkan tinggal abang. Nah, sihat tau, kuat. Saya sayang bang, dunia akhirat. Nah. Anak-anak pun jaga papa. Tak kira lah salah seorang daripada kami pergi dulu. Jaga. Kalau mama jaga papa, jangan tinggal. Dengar haluan. Bersangka baik bahawa setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Semoga pasangan ini dapat mencipta bahagia dengan cara mereka sendiri. Pastinya, doa dan sabar sentiasa menjadi tunjang untuk terus tabah mengharungi ujian. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 6 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Selangor, keluarga Nur Fahana Ishak. 2 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Suhaila Abdullah. Keluarga Nur Fatihah Hamid. Seterusnya keluarga Roselina Abu Bakar dari negeri Sembilan. Keluarga Syahruz Nazli Arifin dari negeri Perak. Keluarga Nur Afifah Abdul Halim dari negeri Kedah. Manakala keluarga Abdul Ghani Saad dari negeri Perlis. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan.